Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberikan kepada kita nikmat kehidupan yang bahagia ceria. Di samping itu kita dapat juga membangkitkan, menghidupkan kehidupan untuk sama-sama kita bangun untuk melakukan tugasan-tugasan kita dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mengejar cita-cita hakiki menjadi hamba Allah yang abadi. Alhamdulillah, sedang penonton, pada pagi ini kita bersara secara langsung lagi membawakan kepada anda Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tanggal 21 Jun 2023. Sedar tak sedar kita sudah pun berada dalam bulan Zulhijjah pada pagi ini. Ini adalah hari yang ketiga, kalau tak silap saya, bulan Zulhijjah kita, dan mudah-mudahan segala apa amalan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita mendapat kebaikan dan juga sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga saya doakan kepada penonton-penonton pada pagi ini bersemangat untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, di samping itu mencatat segala nota yang akan diberikan dalam perbincangan kita. Sebentar lagi kita akan buka tirai perbincangan kita untuk menjawab persoalan-persoalan dari penonton, dan kita nak ambil pendapat-pendapat anda dan kita nak jawab sehabis baik dan secantik mungkin supaya memberi manfaat kepada semua yang menyaksikan pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini perbincangan berkenaan dengan topik ibadah, iaitu seperti mana yang disebut semalam saya sebut kepada anda. Topiknya adalah sayang maka sedekahlah. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton semua. Dan seperti biasa, kalau ada apa-apa persoalan yang ingin diajukan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke talian yang tertera seperti biasa, ataupun nak bertanyakan secara bertulis, boleh tulis di ruangan komen di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan anda sesuai dengan topik perbincangan dan pastikan juga menggunakan laras bahasa yang sesuai, semoga mudah dipahami dan dapat kita ambil dan belajar sesuatu. Baik, hari ini perbincangan bersama dengan bintang ilmuwan kita, yakni Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zulhijjah. Pernah ada ucap macam tu Ustaz? Salam Zulhijjah Ustaz? Silakan sahaja. Silakan saja, tak ada masalah. Mudah-mudahan ada kebaikan semuanya. Dia orang kata bulan Zulhijjah ni di antara bulan yang memperbanyakkan amal ibadat. Kan? Kita nak menuju kepada 10 Zulhijjah ni. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh buka secara awal ini berkenaan dengan, saya sebenarnya tertanya-tanya Ustaz tajuk ni. Yang perkataan sayang di depan tu, dia panggil seseorang ke ataupun sayangkan harta? Jadi itu yang kita nak tanya sebenarnya. Sebagai mukadimah perbincangan kita, silakan Ustaz. Sayang maka sedekahlah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Sedang penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati Allah, Da'i Azrin, seluruh kru Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sekali lagi kesempatan pada pagi ini untuk kita berbincang dan berbicara dengan satu topik yang juga adalah merupakan topik yang penting untuk kita bincangkan dalam kehidupan kita, iaitulah kalimah sayang maka bersedekahlah. Masya-Allah. Kalimah sayang ni dia boleh, kalau katakan intonasi kita berbeza maka maknanya berbeza. Cuma dari sudut kalimah sayang di situ, dia adalah merupakan bahasa untuk memujuk diri kita. Sebab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang memburu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada satu doa yang menarik. Mungkin pagi ni kita nak mulakan dengan doa ini, di mana Rasulullah SAW mengajar kepada kita agar Allah timbulkan rasa untuk kita sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Rasulullah mengajar pada kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta kepada kamu akan cinta dan kasih-Mu ya Allah. Aku meminta kepadamu agar mencintai orang-orang yang kamu cintai wahai Allah, dan aku memohon padamu ya Allah
agar menyampaikan aku kepada amalan-amalan yang dicintai olehmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah sayang ni kita nak berusaha agar kita memperolehi cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dalam topik kita, maka bersedekahlah. Satu permintaan dalam topik kita ini hakikatnya bukan permintaan daripada rancangan Tanyalah Ustaz ini, tapi ia merupakan permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersedekah dalam hidup ini. Antaranya Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tujukan untuk orang-orang yang beriman secara khusus. Apa yang Allah minta? Anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah olehmu daripada apa yang kami telah pun berikan rezeki kepadamu. Ayat itu juga nak memberikan gambaran selama ini mungkin kita merasakan bahawa rezeki yang kita perolehi itu adalah hasil daripada usaha kita. Tetapi hakikatnya rezeki yang kita perolehi ini adalah merupakan pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulangkan semula nantinya. Di saat kematian kita, harta tidak akan memberikan ataupun tidak akan mengikuti kita di saat kematian kita. Lantas Allah mengingatkan pada kita, anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah olehmu daripada apa yang telah pun kami rezekikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya yaumul la bai', dengan suatu peringatan yang begitu memberikan penyesalan ataupun memberikan kepada kita satu pedoman yang sungguh. Allah mengatakan jangan menyesal nanti sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi jual beli saat ketika itu, dan hari tidak ada khullah, tidak ada teman-teman yang akan dapat membantu kita pada saat tersebut, wala khullatun wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat yang dapat mempertahankan dirinya, membantu dirinya di saat ketika berada di hadapan Allah, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kufur ataupun orang-orang yang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi jelas daripada ayat itu mengajar daripada perintah yang Allah perintahkan, galakkan agar kita bersama-sama mengeluarkan harta yang kita miliki ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah yang lain, bersedekahlah kita. Subhanallah. Sayangkan harta, maka bersedekahlah. Sayangkan agama, maka bersedekahlah. Sayangkan diri kita juga, maka bersedekahlah. Ini satu seruan panggilan yang utama untuk sama-sama kita mengerjakan satu ibadat yang sangat-sangat unik dan juga mulia ketika mana kita menyebut tentang sedekah. Ini satu yang istimewa untuk kita dengarkan pada pagi ini. Dan Ustaz, sebelum kita ambil soalan di Facebook, Ustaz, biasanya persepsi tanggapan manusia ni dia rata-rata lebih kurang sama saja apabila dia nak memberi, nak mengeluarkan, nak bersedekah ataupun apa-apa perkataan lain yang tuan-tuan gunakan. Biasanya dia akan datang satu tanggapan yang dia kata, aku penat cari, aku penat dapatkan harta ni, aku penat cari duit ni. Tiba-tiba dia kata bila mana aku dah ada nak sedekah pada orang. Macam ni dia kata macam tak apa cantik je. Yang penatnya aku, yang menikmatinya orang. Jadi Ustaz, mungkin di awal ini kita boleh buka sedikit minda penonton-penonton sebelum kita jawab dengan dalilnya, dengan hukum makamnya, mungkin dengan bagaimana kelebihan sedekahnya. Mungkin kita nak satu konsep macam mana nak ubah persepsi orang apabila datang satu pemikiran macam itu, supaya dia ni beralih kepada sudut pandang yang baik. Dia kata sekali lagi, dia sebut, aku yang penat, orang lain yang dapat nikmat. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Satu perkara yang biasa berlaku di kalangan umat manusia. Dia bukan hanya sekadar orang Islam, tapi secara hakikatnya dia adalah merupakan sifat yang ada pada diri manusia. Dan di antaranya ada suatu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Jadi maknanya dalam ayat itu, saya nak ambil kutkan dalam ayat itu, Allah mengatakan apabila seseorang manusia itu ditimpa dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Sifatnya adalah umum. Allah bagi nikmat kesihatan kepada
kepada kita, Allah bagi peluang kepada kita bekerja. Semuanya itu adalah merupakan nikmat dan pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah dengan kamu itu daripada nikmat-nikmat yang kamu perolehi, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bekerja, hasil kerja kita akhirnya kita memperolehi rezeki daripada Allah. Kita terlupa yang kerja itu juga adalah rezeki daripada Allah. Di saat ketika kita sihat, Allah berikan kekuatan tangan kita untuk menggerakkan. Di saat ketika kita mampu untuk bercakap, telinga kita mampu mendengar, mata kita mampu melihat, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah minta pada kita supaya kita korbankan dengan cara kita bersedekah. Dan hakikatnya dari sudut sedekah itu merupakan satu perkara yang dapat menjelmakan kebahagiaan. Pada saat yang serupa dia dapat mengekalkan seluruh nikmat-nikmat yang ada dalam kehidupan kita, insya-Allah. Subhanallah, itu dia yang mana kita nak ubah persepsi kita khususnya dan juga masyarakat di luar sana yang bertanggapan yang penat melakukan adalah diri sendiri tetapi nikmatnya pergi kepada orang lain. Itu satu tanggapan yang salah. Baik, kita nak buka perbincangan kita dengan soalan dari sahabat kita di Facebook, katanya dari Al-Shal. Assalamualaikum. Ada dua di sini dapat saya lihat. Yang pertama, apakah kelebihan bersedekah menurut Al-Quran dan hadis? Dan soalan yang kedua, sedekah apakah yang paling baik dan paling utama menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Al-Shal untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Shal, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Persoalan yang pertama, apa kelebihan bersedekah menurut daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis? Pertama, kalau dilihat dari sudut ayat suci Al-Quran, begitu banyak Allah bicarakan. Tadi mukaddimah saya bacakan daripada surah Al-Baqarah ayat 256. Bacalah daripada ayat tersebut, kita akan dapati hampir satu muka surat lebih Allah bicarakan berkaitan dengan sedekah. Dan di antara ayat yang terkandung dalam intipati surah tersebut ini, ataupun dalam ayat-ayat berikutnya bermula daripada ayat 256 tersebut, Allah menyebut, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan secara ringkasnya daripada ayat tersebut, Allah menyatakan perumpamaan mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu diumpamakan seumpama orang yang sedang menginvestkan ataupun mereka melaburkan wang mereka itu dengan 700 kali ganda haddul adna, had paling minima yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau RM1 yang disedekahkan, darablah dengan 700. Kalau 1,000 yang disedekahkan, darab dengan 700. Maka itulah dia gandaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disambung dalam ayat tersebut, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Subhanahu wa taala melipat kali gandakan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi jelas daripada ayat tersebut tentang kelebihan berkaitan dengan sedekah. Yang kedua, berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada daripada mana-mana hari yang dilalui oleh seorang hamba di waktu paginya, melainkan di saat ketika paginya itu akan turun dua malaikat. Malaikat yang pertama dia akan berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kepada orang-orang yang hidupnya suka untuk memberi, menafkahkan. Walaupun di kalangan para ulama mereka memberikan tafsiran yang pelbagai daripada hadis tersebut, oleh kerana Rasulullah menyebut dengan infak, mungkin infak dari sudut harta, dan mungkin juga menginfakkan, membelanjakan dari sudut tenaga yang ada yang dimiliki. Maka Allah memberikan ruang kepada malaikat untuk mendoakan mereka ini dengan khalafah. Khalafah ni maksudnya imbuhan, pemberian sesudah daripada itu. Dan doa ini bukan datang daripada makhluk-makhluk biasa, tapi datang daripada malaikat, dan malaikat adalah makhluk yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
Dalam pula hadis dalam hadis tersebut juga disebut Allahumma ati, malaikat yang kedua pula berkata Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kepada orang yang suka untuk menyimpan. Mumsik ni asalnya pegang, dia tak nak bagi pada orang, nak bagi tarik balik, tak nak berikan, maka berikanlah kepada mereka itu talafa, kehancuran, kerosakan. Maksud daripada kehancuran mungkin harta dia tidak akan bertambah, dan mungkin juga Allah tarik kesihatan yang diberikan, mungkin juga dalam kehidupannya itu tidak ada kebahagiaan yang akan dilalui. Itu boleh berlaku hasil daripada doa malaikatullah. Ini kelebihan yang berlaku berkaitan tentang kelebihan bersedekah. Dan kemudian kita lihat juga tadi pada soalan yang kedua, sedekah yang paling utama, yang paling baik. Berkaitan tentang sedekah yang paling utama dan juga sedekah yang paling baik itu tidak lain dengan niat kita melakukan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada unsur-unsur riak daripada amalan sedekah yang kita lalui. Itu yang pertama. Sebab Allah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada kalangan orang yang bertakwa. Maknanya bila Allah nak terima ni, mestilah Allah terima kalangan orang yang bertakwa. Orang bertakwa bila melakukan satu kerja, tidak lain niatnya adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, antaranya juga disebut dalam ayat tadi, Allah mengatakan jangan kamu batalkan sedekah kamu itu bil manni wal adha. Apa itu manni wal adha? InsyaAllah nanti kita akan Subhanallah. Baik, itu dia. Tidak terkira berapa kadar dan nilainya, tidak juga tergantung pada tempatnya siapa yang diberikan, tetapi yang paling utama untuk dilihat adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan topiknya maka pula dah sayang, maka bersedekahlah. Tadi Ustaz pun ada sebut kepada kita yang perkataan sayang di depan itu adalah memujuk diri kita supaya kita faham antara kelebihan dan keutamaan bersedekah ini bukan kata 1, 2, 3 tetapi sangat banyak. Di awal tadi baru beberapa saja kita bincangkan, ada lagi selepas ini sebagai pembakar semangat anda untuk menjadi seorang yang pemurah, panjang tangannya, rajin untuk bersedekah. Baik, tadi Ustaz ada sebut pada kita sedekah yang paling baik itu adalah apabila dia diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, diterima. Tetapi janganlah kamu melakukan dua perkara, kata Ustaz tadi, manni wal adha. Manna wal adha. Bil manni wal adha. Jadi kita nak tahu juga apakah dua perkara yang dimaksudkan tersebut yang menjadi penghalang kepada sesuatu amalan ataupun sedekah tersebut jadi cacat ataupun ada yang tak kena. Silakan Ustaz. Para penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kita menyambung semula sedekah yang terbaik itu. Pertamanya tadi kita telah pun bicarakan lahirkan sifat ikhlas ketika kita memberi dengan tujuan adalah untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, iaitulah jangan kita iringi akan sedekah tersebut itu bil manni wal adha, berdasarkan kepada surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan. Maksudnya pahala dah dapat dah, tapi dibatalkan semula pahala tersebut itu bil manni, yang pertama dengan mengungkit balik cerita tersebut. Dah lama dah, tahun lepas ni kamu datang lagi, tahun lepas ingat tak aku bagi kepada kamu berapa banyak duit tersebut. Rugi pahala yang lalu dibatalkan dengan sebab mengungkit semula akan kata-kata tersebut. Wal adha, dan yang kedua iaitulah menyakiti orang yang diberi. Bagi duit dah, tadi saat ketika dia memberi, ketika itu dia menyakitkan orang tersebut. Lain kali jangan datang lagi jumpa saya, pergi tempat lain. Saya nampak muka kamu, saya tidak akan beri lagi kepada kamu. Padahal saat dia memberi tadi, dah beri dah. Tapi saat ketika itu dia menyakitkan hati kepada orang yang memberi, maka ketika itu dia telah pun membatalkan, walaupun dia telah berkorban sedikit daripada hartanya, hakikatnya pahalanya itu tidak diberikan kepadanya disebabkan ia menyakiti orang yang diberi ketika itu. Subhanallah. Seterusnya, antara perkara yang lain di saat ketika waktu ataupun sedekah yang terbaik itu, iaitulah sedekah ketika sihat.
Dalam hadis Rasulullah menyatakan wa anta sahihun syahih. Bila disebut kepada Nabi ayyus sadaqati afdal, apakah sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Maka jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusaddiqa wa anta sahihun syahih. Kamu bersedekah sedang kamu pertama sahih, dalam keadaan sihat. Allah bagi kesihatan, ada kekuatan, time itulah yang terbaik. Sebab apa? Kerana biasanya orang nak bersedekah waktu dia sakit. Waktu itulah bernazar macam-macam. Kalau saya hidup lagi lepas pembedahan ni, saya akan bersedekah banyak sekian-sekian. Tapi time ketika sihat dia lupa. Ada juga kes begitu. Tengok-tengok sihat lepas daripada pembedahan, tak bagi-bagi sedekah yang dia kata tadi dia nak berikan ketika itu. Subhanallah. Seterusnya, syahihun, ketika saat bakhil, sifat ketika malas, tak berat rasa nak memberi. Tengok nak keluarkan duit tersebut, ya Allah, rasa macam banyak duit tersebut. Ni kalau katakan aku beli makanan lagi sedap makan makanan tersebut. Ataupun duit ni kalau aku gunakan untuk membeli sesuatu yang lain untuk kepentingan peribadi, itu lebih baik daripada memberikan kepada orang lain. Saat ketika rasa berat untuk kita keluarkan, itulah saat yang afdal dan terbaik kita bersedekah. Dan satu lagi yang terakhir, iaitulah saat ketika kita memberi itu, terbaiknya kita memberi dalam keadaan orang tidak mengetahuinya. Kenapa? Sebab ketika itu lebih memelihara dirinya daripada memiliki sifat riak. Adapun kalau memberi dalam keadaan orang melihat, salah ke? Jawapannya tidak salah. Allah menyebut juga dalam Al-Quran, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jadi Allah mengatakan dalam ayat tersebut, kalau kamu memperlihatkan sedekah kamu itu baik bagi kamu, tetapi kalau kamu menyembunyikan dan kamu berikan harta kamu itu kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kamu. Maknanya dalam keadaan tersembunyi itu, pertama kita dapat menjaga maruah orang yang kita berikan, dan kemudian yang kedua, dapat mengelakkan diri kita ini daripada lahir sifat-sifat riak, menyombong diri atas kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawapan lengkap yang memberikan satu tamparan hebat kepada kita. Sebelum kita ambil soalan di Facebook, saya Ustaz pernah dengar, tapi kalau saya salah tolong betulkan saya pernah dengar ada yang menyebutkan, katanya mungkin terkait dengan satu hadis baginda Nabi SAW, sedekahlah yang paling baik dan yang paling kamu cintai. Jadi mungkin itu juga salah satu daripada konsep sedekah-sedekah yang baik, tapi kita nak fahamkan apa yang dimaksudkan dengan yang paling kamu sayangi itu Ustaz. Silakan. Masya Allah. Sebenarnya ayat itu kalau kita baca dalam awal juzuk yang keempat, Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Selama-lamanya kamu tidak akan mencapai suatu kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan, menafkahkan akan sesuatu yang kamu cintai dan sesuatu yang kamu sukai. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sesuatu perkara yang kita sukai? Apa yang kita suka? Kalau katakanlah kita membeli, kalau berkemampuan kita membeli handphone, rasa-rasa mampu tak dan sanggup tak handphone yang baru kita beli ni kita berikan kepada orang lain. Maka kalau itu boleh kita berikan kepada orang yang memerlukan, kita beli handphone tersebut, kita serahkan, maka itu adalah sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dua orang anak yatim yang ketika itu semuanya memberikan sedekah, dan sedekah itu adalah sedekah yang paling mereka cintai dan paling mereka sukai. Perigi Bayraha sebagai contohnya, itu yang diberikan oleh Abu Talhah kepada Rasulullah untuk diinfakkan ataupun untuk diwakafkan kepada seluruh umat Islam yang berada di bumi Madinatul Munawwarah bagi memanfaatkan air yang ada di dalamnya ketika itu. Jadi maknanya dalam hal tersebut, sesuatu yang kita sukai itulah merupakan suatu sedekah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita berkemampuan. Jika tidak berkemampuan pun untuk memberikan sesuatu yang terbaik, berikanlah sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang disedekahkan ketika itu. Jangan kita berikan sesuatu yang tidak ada manfaat, pakaian dah huduh, dah koyak ketika itu orang minta sedekah, pakaian itulah yang kita berikan. Kereta kita nak berikan pada orang tapi enjin rosak, ini enjin tolong perbetulkan sendiri ya. Saya bagi kereta ni silakan nak ambil. Allahu Akbar. Dahlah dia dalam keadaan terdesak,
tapi pada saat ketika itu diberikan sesuatu yang membebankan lagi orang yang memerlukan ketika itu. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia yang mana dimaksudkan dengan yang paling baik dan yang paling kamu cintai itu adalah kelebihan dan keutamaan di dalam memberikan sesuatu kepada insan. Bak kata pepatah menyebutkan, ketika mana kamu telah mendapatkan sesuatu yang diperlukan, tetapi alangkah mulianya kamu berikan ia pada orang yang lebih memerlukan. Subhanallah. Baik, mari kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, yakni Nazni Baka. Katanya, Assalamualaikum. Yang dimaksudkan sayang iaitu tidak mahu melepaskannya, tapi bila ingat nak bersedekah harus dilepaskan. Persoalannya, bila bersedekah dengan hati yang berbelah bagi dengan apa yang kita sayang, adakah itu dikira bersedekah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nazni Baka untuk soalan ini. Dia dah bagi tapi berbelah bagi pula hati, rasa macam alamak, rasa menyesal pula dia kata bagi tadi. Adakah diterima sedekah tersebut, Ustaz? Silakan. Subhanallah, terima kasih kepada saudara Nazni Baka atas soalan tersebut. Alhamdulillah, sifat untuk memberi itu ada lagi dalam dirinya ketika itu adalah merupakan salah satu sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak memberi ketika itu. Memanglah dalam keadaan memberi ini niat itu penting. Ya, sebab itu dia ada perbezaan antara wakaf, di antara sedekah dan sebagainya. Niat tadi untuk bersedekah, saya nak berikan kepada orang ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang serupa ketika itu hatinya berbicara. Dan kita kena ingat hati berbicara itu adalah kerja daripada syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kepada kamu kemiskinan dan mengarahkan kamu kepada perkara-perkara yang tidak baik. Memang saat nak bagi, nanti kamu miskin, duit kamu nanti semakin berkurangan. Itu ada perasaan dalam diri kita. Itu kerja-kerja yang memang dilalui, yang kita akan lalui. Soalnya, sedekah yang kita berikan tadi, kita dah berazam nak berikan tu, dapat pahala ataupun tidak. Dalam Islam ni, Islam meletakkan kepada perbuatan, hukum itu akan lahir dari sudut perbuatan yang dilakukan ketika itu. Sebab itu dalam bab menginfakkan tadi, dilakukan dalam keadaan hatinya berbelah bagi, tapi diberikan juga ketika itu, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersandarkan kepada ayat dalam surah Saba, antaranya Allah menyatakan, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kamu nafkahkan, tidak disebut nafkah ini dalam keadaan taraddud, dalam keadaan berbelah bagi, ataupun dalam keadaan dia kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyatakan apa yang kamu sedekahkan, Allah akan menggantikan sedekah yang telah pun diberikan ketika itu. Dengan maksud dilakukan tadi dalam hati yang berbelah bagi, tetap sahaja diberikan, insya-Allah akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta termasuk tadi azamnya nak bagilah. Betul. Pada saat yang serupa ditarik balik, Allah tak jadi. Tengok-tengok pada saat ketika itu dia buka, tadi dia nak bagi RM5, tengok masuk dalam duit, tiba-tiba dia buka lah RM20, tak jadi nak berikan. Waktu itu dia masukkan balik. Niat sudah ada, dan itulah yang disebut dengan nama ham tadi. Azamnya sudah ada pada dirinya ketika itu, tetap dapat satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ada ham, keazaman untuk melakukan kebaikan, saat ketika itu dia tidak beramal dengan kebaikan yang dilakukan, baginya satu pahala yang akan diberikan oleh Allah. Wa in amilaha, dan jika sekiranya dia melakukannya, falahu asyar, baginya itu adalah 10 kali ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat itu adalah satu perkara yang penting, tapi niat mesti memerlukan kepada azam. Saya niat nak buat tapi memang ada azam tak nak buat, itu tak boleh lah. Dia ada niat dengan ham. Ham ni maksud para ulama kata betul-betul azam, ada kesungguhan dia nak buat. Baik, itu dia. Saya kira ini adalah jawapan dan rentetan daripada perbincangan kita yang sebelum tadi, menyebutkan tentang sedekah sesuatu yang paling dicintai dan disayangi, tapi apabila nak bagi pula yang disayangi, maka timbullah perasaan berbelah bagi, dan bila mana dah diberikan sesuatu perkara ataupun benda tersebut, maka teringat-ingat, sebulan, 2 bulan masih lagi teringat. Ini adalah nalur biasa manusia, tapi yang paling baik adalah bila mana sudah diberikan, maka lupakan dan lepaskan. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Sahziatul Sidi. Assalamualaikum. Katanya, bagaimana adab dalam memberi sesuatu sedekah? Misalnya, jika seseorang itu dikategorikan sebagai pilih kasih,
Contohnya, seseorang yang banyak membantunya diberikan lebih berbanding daripada yang lain. Apakah itu dikira tidak adil dalam memberi? Dan soalan yang kedua, bagaimana pula kita menerima sesuatu pemberian berbentuk hadiah, namun pemberian tersebut kita hadiahkan pula kepada orang lain tanpa pengetahuan pemberi itu? Apakah ia menjadi kesalahan ustaz dari segi adabnya, sedangkan kita berniat untuk bersedekah pemberian tersebut? Mohon pandangan ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sahziatul Siddiq untuk dua soalan yang istimewa pada hari ini. Silakan ustaz. Masya-Allah, terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua soalan yang cukup menarik. Betul. Daripada daripada peminat-peminat kita di dalam rancangan Tanya Jawab Ustaz ini. Baik, soalan yang pertama, bab pilih kasih. Sedekah dah, tapi memilih kasih, maksudnya memilih beberapa orang yang tertentu untuk diberikan. Sebenarnya dalam bab memilih kasih, di istilahnya bukan memilih kasih. Islam dia ada pilihan utama mana yang lebih diutamakan. Faham? Katakan saat ketika dia nak memberi, dia berhadapan dengan pelbagai manusia nak diberikan. Siapa yang perlu diberikan? Jadi Al-Quran mengajar kepada kita. Masya Allah, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu dengan hanya kamu memalingkan wajah kamu di sebelah timur dan juga sebelah barat. Maksudnya kita menunaikan solat kita ke arah kiblat. Sebelum daripada kiblat itu pun zaman sebelum Nabi SAW, arah yang lain untuk menundukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang disebut dengan kebaikan, Allah sambung dalam ayat bawah. Ayat itu panjang, tapi di pertengahan ayat itu Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnas sabil. Jadi Allah menyebut dalam ayat tersebut, dan berikanlah, bawakanlah harta tersebut itu ke atas orang-orang yang dicintai dan dikasihi. Siapa dia orang yang dicintai dan dikasihi? Kita ada duit tersebut kita nak bagi, siapa yang kita nak mulakan? Pertama mestilah mulakan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Betul. Zawil qurba Allah menyebut, yang memiliki kaum kerabat, dan kerabat yang paling hampir dengan kita adalah ayah dan ibu. Kadang-kadang kita banyak memberikan sedekah ini kepada kawan-kawan, jom kita makan, setiap hari kita belanja orang makan. Ayah dan ibu kita tidak pernah kita berikan belanja untuk mereka makan. Walaupun kita kata ala ayah duit pencen ada, ibu duit pencen ada, duit pencen lah. Tapi soal pemberian seorang anak itu kepada ayah dan ibu itu perlu diutamakan akan pemberian tersebut. Melainkan si ayah kata tak payahlah, ayah dah cukup dah harta yang ada, berikanlah kepada orang yang lain. Saat ketika itu ayah minta supaya wang tersebut diberikan, itu persoalan yang lain. Tapi utamakan begitu. Adik-beradik kita, dia memerlukan, berhutang, banyak berhutang, memberikan, kita tengok orang lain, kita bantu orang lain, tapi adik-beradik tidak dibantu. Maka keutamaan kita itu adalah kepada adik-beradik kita. Dan Allah sambung dalam ayat berikutnya itu, barulah turun kepada anak yatim, barulah turun kepada orang-orang yang miskin. Maknanya itulah yang dimaksudkan dengan pengertian pilih kasih tersebut dalam hal kita menentukan siapa keutamaan yang perlu kita berikan saat ketika kita sedang bersedekah ketika itu. Ya, wallahu alam, itu ayat ataupun jawapan bagi soalan yang pertama. Kemudian dalam soalan yang kedua pula berkaitan tentang hadiah yang diberikan kepada kita bagi pula dan kemudian kita bagi pada orang lain. Dalam Islam memberikan hadiah ini dia berbeza dengan sedekah, ya. Jadi sedekah itu pahala sedekah. Hadiah ini tujuannya adalah lilwud, untuk menimbulkan dan menambatkan kasih sayang di antara dua orang insan, dan lebih daripada itu. Tahadu tahabbu. Rasulullah mengatakan tukar-tukarlah hadiah, salinglah bertukaran hadiah, nanti kamu akan saling cinta mencintai sesama kamu. Orang bagi hadiah pada kita, dan pada saat yang serupa hadiah tersebut kita tengok tak ada guna ni, kita bagi pada orang lain. Baik, pertama, apa hukum kita memberikan hadiah tersebut itu kepada orang lain? Pertama, orang telah memberikan hadiah kepada kita, maka itu sudah menjadi hak kita. Rasulullah SAW pernah juga menerima hadiah rida sebagai contohnya. Tiba-tiba Rasulullah sedang solat ketika itu, tengok-tengok dia mengganggu akan diri baginda SAW untuk khusyuk dalam solat. Rasulullah berikan kepada orang lain. Dan ada beberapa perkara-perkara yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, baginda SAW serahkan kepada orang lain. Jika tidak dipergunakan ketika itu, maka silakan sahaja. Atas perkara apa kita saat ketika kita menerima ni, kita manfaatkan ataupun tidak. Kalau mungkin dengan hadiah yang diberikan itu dia sepatutnya boleh dimanfaatkan, kita tidak pergunakan. Orang bagi kepada kita pakaian, 10 pakaian, ya. Contoh katakan Da'i Azrin, ramai peminat bulan hari raya diberikan 10 pakaian tersebut, tapi tidak 10 yang dipakai.
Dia tengok, ya Allah, pakaian ni ketat ataupun pakaian ni terlalu besar, dia tak perasan, rupanya badan dah fit dah kan. Tengok dalam keadaan demikian besar, kita nak simpan ke pakaian tersebut, boleh sahaja untuk kita berikan orang lain, sebab apabila dia dimanfaatkan, tetap pahala tersebut itu juga akan sampai kepada orang yang memberikan hadiah tersebut. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, baginya pahala, dan pahala orang yang mengikutinya itu tanpa berkurangan, maka tetap dia akan memperolehi pahala tersebut. Subhanallah. Kalau dia jual, Ustaz? Baik, okay, kita berhenti sebentar. Itu dia, Ustaz. Kru dah bagi tahu suruh berhenti sebentar. Betul. Kalau dia jual macam mana pula? Tadi kalau dia bagi pada orang lain dapat hadiah, dia jual pula hadiah tu, boleh ataupun tidak? Itu kita akan sambung seketika nanti. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, banyak lagi perbincangan selepas ini. Subhanallah, kita kembali bertemu sedang menonton untuk kita sama-sama melihat lagi persoalan-persoalan yang diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi pada pagi ini, yang mana di awal tadi telah pun kita bincangkan bagaimana konsep bersedekah, bagaimana kelebihan keutamaannya, bagaimana dianjurkan sedekah yang paling baik, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tadi kita ada sebut tentang kalau satu orang ini dia dapat satu-satu pemberian, maka kalau dia kongsikan ataupun diberikan kepada orang lain, maka tidak ada masalah, kerana apabila sudah diberikan kepada dirinya, maka perkara ataupun benda tersebut adalah hak milik mutlak dia. Kita yang dah bagi ni tak ada hak dah nak atur-atur dia kan. Tapi soalan dia satu lagi timbul, daripada mungkin penonton-penonton pun pernah terfikir, saya terfikir tadi, terus saya timbulkan soalan tersebut. Kalau dia bagi pada orang tak mengapa, tapi kalau dia jual pula macam mana? Contohlah orang bagi hadiah pada dia banyak, tiba-tiba dia ni nak pindah rumah ke apa, dia kata kita jual je lah hadiah-hadiah ni kan, kalau nak simpan pun tak tahu buat apa, kalau nak bawa pergi rumah baru pun takut menyemak pula, jadi kita jual. Boleh ataupun tidak jual sesuatu yang telah disedekahkan kepada kita ataupun telah dihadiahkan kepada kita? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Azrin. Perkara yang berkaitan tentang orang dah beri dah, kemudian kita ambil pemberian tersebut, lantas kita jual, kita jual akan barang yang diberi ataupun barang yang disedekahkan ketika itu. Baik, yang pertama, memanglah bila sudah diberikan kepada kita menjadi hak milik kita, ya, haqqat tasarruf, ataupun disebut sebagai kita bebas untuk mempergunakan harta-harta ataupun pemberian-pemberian yang telah pun diberikan, kerana kita telah pun sempurna akan pemilikan tersebut, barang yang kita miliki. Soalnya diberikan dan kemudian dijual. Sebagai contoh, kalau ia berkaitan dengan daging korban, itu menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Ya, banyak sangat orang memberikan daging-daging tersebut kepada kita, lantas kita jual. Ketika itu, kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i, sebagai contohnya dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, itu dinyatakan bahawa tidak dibenarkan untuk kita menjual akan daging tersebut, kerana daging itu adalah daging daripada daging korban. Tetapi kalau sekiranya dengan syarat, dengan catatan, jika sekiranya dia adalah merupakan orang yang memiliki harta, al-mustata', maksudnya yang diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan, tiba-tiba dijual, itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan hanya pada orang-orang yang miskin, mereka yang tidak ada harta, oleh kerana terlalu banyak daging-daging yang dimiliki ketika itu, lantaran daripada itu dijual daging tersebut, kerana manfaat harta itu lebih baik, lebih bermanfaat berbanding dengan limpahan daripada daging-daging yang dimiliki, mungkin tidak dimakan keseluruhannya. Betul. Ya, sebaliknya dengan duit tersebut, hasil daripada jualan tadi dipergunakan untuk menggunakan ataupun manfaatkan pada perkara-perkara yang lain. Baik, sementara dalam bab perkara yang lain, hadiah orang berikan kepada kita, ataupun apapun perkara yang tidak berkaitan dengan korban tadi, kalau sekiranya dia nak jual, itu menjadi hak milik kepada dia, silakan sahaja, boleh dan dibenarkan untuk dia menjual. Tapi pada saat yang serupa, tergamakkah kita untuk kita menjual sesuatu barang yang sebenarnya kita boleh manfaatkan barang tersebut dan kita boleh pergunakan, tiba-tiba kita jual dalam keadaan seakan-akan kita tidak menghargai pemberian yang diberikan oleh saudara kita. Lagi-lagi lah bila saat ketika dijual, tak lama lepas tu kawan tu tengok balik, ini macam barang yang aku beri ni. Dia tanya balik, siapa dapat daripada mana? Saya beli daripada si fulan bin si fulan. La ilaha illallah, baru semalam saya berikan kepada dia barang tersebut. Ada perasaan seumpama itu. Manusia pasti akan memiliki sifat sedemikian rupa. Baik, Allah, itu dia berkenaan dengan menjual kembali hadiah ataupun pemberian yang telah diberikan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aziz dan Ustaz Firdaus, saya Ismail. Ya, Tuan Ismail. Okey, alhamdulillah sihat. Okey, saya ada dua soalan ringkas. Yang pertama saya tanya, Ya. apakah matlamat utama Islam menyarankan umat-umatnya agar bersedekah atau benda yang paling disayangi? Yang kedua, adakah ibadah bersedekah itu dikira ikhlas jika mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail Mat Isa yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Ringkas tetapi sangat cantik soalannya. Yang pertama, apa hikmahnya kita memberikan sesuatu yang paling kita sayangi? Dan yang kedua, adakah dikira bagaimana keadaan kalau dia bersedekah, dia niatkan nakkan ganjaran daripada Allah, adakah boleh ataupun tidak? Jadi saya serahkan kepada Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Haji Ismail atas soalan yang diberikan. Menarik dari sudut soalan tersebut. Yang pertama, apakah hikmah kita kena korbankan ataupun sedekahkan sesuatu yang paling dicintai? Itulah hakikat dalam kehidupan kita. Allah menyebut dalam surah Al-Mulk ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan kerana Allah nak menguji kita siapa yang terbaik. Allah tak sebut hasan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ahsan, iaitulah sesuatu yang terbaik, dan itulah sebenarnya yang mesti dilakukan, bahkan yang dituntut untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Sebuah perbuatan-perbuatan yang dilakukan mesti memiliki sifat ihsan. Hatta termasuk nak menyembelih, sembelih dalam keadaan yang terbaik. Nak membunuh, membunuhlah dalam keadaan yang terbaik. Bahkan nak bersedekah, sedekahlah dalam bentuk yang terbaik, kerana orang yang melakukan sesuatu yang terbaik itu pahalanya sudah tentu akan melebihi daripada harta ataupun sedekah yang dilakukan dalam keadaan sambil lewa ataupun tidak mengambil kira soal kualiti dan sebagainya daripada barang yang diberikan dan juga disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walikullin darajatum mimma amilu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, setiap daripada seseorang itu darajat, beberapa darjat yang akan diberikan bersandarkan kepada kualiti amalan yang dilakukan. Maknanya kalau katakan amalan itu terbaik, maka tinggilah pahala yang Allah berikan. Kenapa kita nak tinggi pahala? Hikmahnya tidak lain, kita nak mengharapkan suatu ganjaran yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dunia kita dapat ganjaran tersebut, dan juga di hari akhirat kelak juga ganjaran yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kategori kita daripada kategori ashabil yamin ataupun kategori kita daripada kategori as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun? Apakah kategori kita kategori orang yang mendapat catatan kitab sebelah kanan sahaja, ataupun kategori kita kategori orang yang berlumba-lumba untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita nak berlumba mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan yang kedua berkaitan tentang mengharapkan ganjaran pahala. Kita melakukan kerja tadi sedekah tu nak dapat pahala. Wah, 700 kali ganda. Tak pernah dalam sejarah kita kalau kita invest pun dapat sampai 700. 20 tu pun 20% tu dah paling tinggi dah, tu paling cantik kita dapat. Sekarang ni nak dapat 20% pun payah dalam setahun. Mungkin dapat 8% tu pun kita kata okeylah, dapat 8% tersebut. Allah bagi pada kita bukan 8%. Allah bagi kita bukan 100%, tapi Allah bagi pada kita 700% tersebut. Atas dasar itu dia memberikan semangat kepada kita untuk kita melakukan kebaikan tersebut. Maka apakah hukumnya? Tetap sahaja amalan tersebut kita lakukan tadi kerana nak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala kepada kita. Cumanya dalam bab tersebut para ulama-ulama tasawuf dia membahagikan dari sudut kerja yang kita lakukan. Saya kira dalam pertemuan-pertemuan yang lalu telah pun saya sebutkan juga, dari sudut kerja sebagai seorang yang beriman ini, ada kalanya dia bekerja, dia melakukan sesuatu kerana nak dapat pahala. Ada orang yang melakukan sesuatu itu kerana takut akan dosa-dosa yang dia lakukan, takut kerana Allah. Ada kalanya dia melakukan sesuatu itu kerana ingin bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kerja tadi kerana dapat pahala, itu sama seumpama seorang peniaga, dia bekerja nak dapat untung. Ya, jadi saat ketika itu boleh tak? Jawapannya boleh dan dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, dia buat kerja itu kerana dia takut. Ya, takut-takut nanti Allah Subhanahu wa taala hukum masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala jika tidak melakukan kerja-kerja tersebut. Lantas dia bekerja, itu diumpamakan seorang hamba yang memiliki tuannya. Dia buat kerja bukan kerana nak dapatkan gaji dan apa pun, tapi kerana takut pada tuannya. Sementara yang ketiga,
kerana berterima kasih atas kehendak daripada Allah. Allah menjadikan kita seorang manusia dan Allah berikan kepada kita tempat yang kekal saat ketika kembalinya kita bertemu dengan Allah. Berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, tidak ada tempat yang kekal, sebaliknya mereka semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lantaran daripada itu ia bersyukur, dan tahap inilah tahap manusia yang disebut sebagai insan yang merdeka. Maka mereka ini adalah merupakan mereka yang terbaik dari sudut amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dua persoalan sebentar tadi, sesuatu yang paling disayangi dan juga bersedekah ataupun memberi itu mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebab ada pernah orang kata, dia kata tak boleh, dia kata mengharapkan ganjaran pahala ni kena lillahi taala, dia kata, sebab kalau mengharapkan satu ganjaran katanya tidak boleh. Maka di situ kita patut fahami dengan sebaik mungkin. Baik, berbalik kepada disebutkan sebagai bersedekah sebentar tadi. Mungkin ada penonton-penonton juga yang pernah terfikir dan tertanya-tanya. Dia kata, kalaulah saya memberi ini dalam keadaan saya ini terpaksa. Satu terpaksa, dan yang kedua dalam keadaan dia kata memberi ini dalam keadaan sengaja, ikut-ikut orang tanpa dalam keadaan mengetahui sedekah itu apa ataupun ganjarannya apa, hanya sekadar bagi lepas-lepas gitu saja. Adakah ini juga dikira sebagai satu sedekah yang baik ataupun hanya sekadar melepaskan batuk di tangga saja, Ustaz? Sedekah terpaksa dan tidak ada satu apa pun yang dipikirkan pada sedekah tersebut. Silakan Ustaz. Terima kasih. Perkara yang pertama sekali, sebenarnya apa yang dimaksudkan terpaksa itu? Itu satu soalan yang perlu untuk kita letakkan. Terpaksa ini dengan sebab kita tidak memiliki harta, memang harta itu kita nak pergunakan pada perkara yang penting, lantas saya terpaksa juga untuk berikan bila mana ada arahan untuk dilakukan ataupun diminta untuk kita bersedekah ketika itu. Soalan dari sudut kedua-dua perkara tadi, sama ada dengan terpaksa ataupun dia lakukan tadi dengan sebab-sebab yang lain, maka pertama sekali Islam meletakkan niat itu adalah satu faktor yang cukup penting dari sudut melakukan kerja tersebut. Dan kemudian yang kedua, terpaksa tadi juga kita perlu untuk dilihat dan juga dinilai dari sudut keutamaan dalam kehidupan kita. Kita ada duit tersebut, pertama nak terpaksa kita sedekah ataupun duit tersebut itu kita nak bayar hutang kita. Ada hutang, tarikh hutang dah telah pun ditentukan tarikhnya, kita nak bayar hutang ke ataupun nak bersedekah. Maka saat ketika itu yang wajib itu perlu diutamakan. Kita tinggalkan dahulu yang sunat. Sedekah itu sunat, tapi membayar hutang itu adalah wajib. Ada duit ketika itu, bayarlah hutang tersebut berbanding dengan sunat. Ustaz, sunat tadi dapat 700 kali ganda pahala, kita bayar hutang belum lagi dapat ganjaran tersebut, saya nak kejar 700. Tetap tidak boleh. Utamakan kita yang wajib, kemudian barulah diiringi dengan perkara yang sunat dalam hal tersebut. Tadi satu lagi tadi, dia ni bagi tapi dia tak ada fikir apa ganjaran, dia tak tahu apa semua. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan tidak tahu, dalam bab berkaitan dengan sedekah, sama ada tahu ataupun tidak, yang ketika itu dia lakukan, tetap ada pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma rugilah dari sudut dia memberi tadi dalam keadaan dia jahil, sedangkan Islam meletakkan setiap perkara itu ada hikmah-hikmah yang tertentu. Apapun dibenarkan ataupun boleh ataupun tidak, tetap sahaja boleh. Cuma ikatan dalam bab memberi tadi itu nak letakkan akad apa yang dilakukan, adakah sedekah ataupun hadiah ataupun bagaimana. Allahu a'lam. Baik, itu jawapannya sedekah dari Ustaz sebentar tadi. Dan kalaulah ada orang datang pada kita untuk meminta sedekah dan juga meminjam duit ataupun berhutang, yang mana patut kita utamakan dalam dua keadaan seperti ini? Dua-dua baik, dua-dua cantik, tapi mana yang patut diutamakan? Kita akan jawab selepas ini. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang giat dijalankan dan diusahakan, seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Marilah sama-sama kita menyokong dan memberi infak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ayo kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sedang usaha untuk melakukan
sebuah projek ummah, iaitu sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Projek ini merupakan satu projek yang mana kita nak melahirkan da'i mualaf. Sebenarnya bila kita lihat da'i mualaf ini, kita nak melahirkan mereka daripada golongan anak-anak mualaf itu sendiri dengan kepelbagaian bahasa, dengan kepelbagaian bangsa, dengan latar belakang yang kepelbagaian ini adalah semata-mata untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, aku tidak akan mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan tentang hukum hakam. Oleh yang demikian, kita nak merealisasikan mengenai kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia di Kampung Pegu Alur Gajah. Kerana itu kita usaha untuk memberikan yang terbaik untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Apa yang kita dapat? Yang pertama, kalau kita lihat seperti mana yang berada di kaca televisyen, kita nak membina masjid 3 budaya ataupun masjid 3 pintu. Budaya di sebelah kanan yang kita akan buat desainnya daripada pintu budaya Cina. Di sebelah kiri pintu budaya India. Dan di sebelah hadapan adalah pintu Kesultanan Melayu Melaka. Mana-mana pintu yang kita masuk, mana-mana yang kita masuk ke dalam masjid itu nanti, apapun budaya kita, apapun bangsa kita, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Inilah yang sebenarnya kita nak bawa, kita nak tonjolkan supaya orang yang bukan Islam, yang masih lagi belum mendapat hidayah Allah, mereka akan menerima. Kenapa? Kerana kita tidak meninggalkan bahasa, tidak meninggalkan keturunan, tidak meninggalkan bangsa mereka sendiri. Oleh yang demikian, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, disebabkan ini merupakan projek ummah, saya tak mampu untuk melakukan seorang diri. Saya memerlukan bantuan sahabat-sahabat daripada dermawan, hartawan untuk sentiasa berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Khususnya, Masya Allah, kita dah 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Kerana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, tiada hari yang mana amalan solehnya yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, melainkan hari-hari yang berada pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Jadi kita menggunakan platform Kompleks Pertubuhan Akademi Al-Bayan untuk kita berinfak di 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Dan insya-Allah kami juga di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sekarang ini, kalau pergi ke laman web kami www.akademialbayan.com, kita ada menyediakan e-book secara percuma untuk ibadah korban, untuk Ramadan, kemudian kita ada panduan haji secara percuma, boleh layari. Dan kami juga sebenarnya sedang giat usaha untuk mewujudkan dana bagi mengumpulkan dana membina kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia ni. Kita ada jualan sambal teriak. Apa dia sambal teriak ni? Sambal teriak ni adalah sambal ikan bilis yang boleh dimakan dengan nasi panas insya-Allah, dan pembelian ini juga akan kita berikan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Kalau kita makan, maknanya sambil makan tu, sambil itu juga kita berinfak. Ini satu inisiatif yang dilakukan oleh Pertubuhan Akademi Al-Bayan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk kita membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Sokongan, dokongan daripada sahabat-sahabat sekalian yang dermawan, yang hartawan, insya-Allah semoga kita dapat merealisasikan. Dan ganjaran yang kita akan dapat, terutamanya ganjaran yang pertama, membina rumah Allah. Mereka yang membina rumah Allah, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Yang kedua, anak-anak mualaf ini sudah pasti mereka akan belajar, keluar berdakwah di jalan Allah. Akhirnya, dengan izin Allah, ada mereka yang masuk Islam. Kita dapat ganjaran mengislamkan orang. Inilah yang kita syukur, yang kita harapkan. Ganjaran apabila kita meninggal dunia ini nanti insya-Allah. Apabila kita meninggalkan dunia, maka kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putus. Semoga sumbangan tuan-tuan dapat kita merealisasikan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Semoga Allah merahmati, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Akademi Al-Bayan membawa impian besar
untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Subhanallah, itu dia tadi. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat membantu menyumbang dalam proses pembinaan masjid dan juga tahfiz tersebut, dan mudah-mudahan juga saham pahala kita hari ini sesuai dengan topik perbincangan kita, sayang maka bersedekahlah. Itu yang bakal kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga semuanya mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu untuk pagi ini teruskan perbincangan kita di Tanyalah Ustaz dengan topiknya sayang maka sedekahlah. Kalau penonton ingat, tadi sebelum kita berakhir di TV3, kita ada sebut berkenaan dengan kalau terjadi satu situasi datang dua manusia pada waktu yang sama, ketika yang sama dengan hajat yang lebih kurang sama. Tetapi kita hanya ada satu sahaja, duit, wang ataupun harta untuk diberikan kepada salah seorang situasinya. Maka kalaulah terjadi situasi ini, yang datang yang pertama adalah yang nak meminta sedekah, maka kita pun nak bersedekah kepada dia. Ketika mana nak keluarkan wang tersebut, maka datang seorang lagi yang menghulurkan pertolongan ataupun dia nakkan pertolongan. Dia kata, saya ni tak ada duit nak makan, dan jadi saya nak pinjam duit, dia kata. Bukan nak minta sedekah, tapi nak pinjam. Maka dua-dua ada keperluan, dua-dua ada hajatnya. Satu nak minta sedekah, yang kedua nak minta hutang ataupun pinjam sesuatu. Maka kalau dalam situasi ini, yang mana perlu diutamakan kalau kita hanya boleh bagi pada seorang sahaja? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Berkaitan tentang soal tersebut, di antara sedekah dan juga memberikan pinjaman. Pertamanya, kalau kita melihat antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, may yuqridillaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasana, dengan pinjaman yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat kali gandakan dengan suatu lipatan kali ganda yang banyak. Wallahu yaqbid, Allah yang menyempitkan, dan Allah yang meluaskan rezeki seseorang, kepadanya kamu akan kembali. Dan para ulama antaranya mengatakan dalam ayat tersebut itu berkaitan dengan soal pinjaman. Sebab Allah sebut dengan nama qardun, dengan memberikan pinjaman. Jika hal yang demikian, maka kita akan dapati antara dua hal tersebut jika berlaku, maka memberikan pinjaman itu adalah lebih aula dan juga lebih utama. Mengapa? Yang pertama, orang yang bersedekah, dia tidak berhajat dengan apapun pemberian yang kita berikan. Sedekah itu boleh berlaku kepada orang yang kaya, dan sedekah itu juga boleh berlaku kepada orang yang miskin. Sementara berkaitan tentang pinjam, pinjam tidak berlaku daripada orang yang kaya. Betul. Ada orang kaya nak buat pinjaman, itu hati-hati tu. Ni kaya sebab apa dia nak meminjam? Itu pelik sungguh. Ya, harta orang, harta dia nak, harta orang lain pun dia nak juga. Disimpan ketika itu. Mustahil boleh berlaku demikian. Tapi kalau berlaku, maka itu satu perkara yang di luar daripada jangkaan. Orang yang nak meminjam ketika itu, pastinya dia berhajat kepada sesuatu akibat daripada keperluan yang mendesak dalam kehidupan. Maka saat ketika itu datang pula hukum yang kedua. Kita akan melihat dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyambung. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah kata, man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudahkan ke atas orang-orang yang susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan bagi dirinya itu
kesusahan yang dihadapi di dunia dan kesusahan yang dihadapi di hari akhirat kelak. Dua tempat yang Allah berikan. Dunia akan mudah, kita memudahkan orang lain yang ketika itu dia berada dalam keadaan susah, lantas kita bantu dia atas kesusahan tersebut, mudah-mudahan dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Allah akan mudahkan urusan kita. Dia berbeza dengan sedekah. Sedekah pahala je yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kelebihan yang kedua seperti mana kita membantu orang yang berada dalam kesusahan. Orang yang meminjam, dia pinjam kerana dia berada dalam keadaan susah. Bahkan ada sebuah hadis yang lain riwayat daripada Ibnu Majah yang antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain." Tidak ada daripada kalangan orang-orang muslim itu dia memberikan pinjaman kepada seorang muslim yang lain sebanyak 2 kali dia bagi pinjaman. Kali pertama datang, "Bang, boleh tak pinjam?" Kita bagi. Akan datang lagi, "Boleh tak saya buat pinjaman?" 2 kali kita berikan pinjaman kepadanya, kan illa kana lahu, melainkan baginya itu seumpama dia dapat pahala sedekah. Maknanya pahala dia memberikan pinjaman itu dapat, pahala sedekah itu juga dia dapat sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dan amalan yang dilakukan ketika itu. Subhanallah, maka di sana pastinya ada kelebihan mereka yang memberikan pinjaman. Namun kalau sekiranya kita ada kemampuan kedua-duanya, orang yang nak pinjam datang, orang yang nak mohon sedekah pun datang, silakan sahaja dengan harta yang kita miliki, insya-Allah tidak akan berkurangan mana qasamalun min sedekah, tidak akan berkurangan harta daripada sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jawapannya. Kalau mampu kedua-duanya maka bantulah kedua-duanya. Tapi kalau terpaksa memilih salah satu, maka dahulukanlah yang nak meminjam, maka berhutang itu. Baik. Soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Mentari Senja. Assalamualaikum dan salam Zulhijjah Ustaz. Bagi mereka yang berkorban telah merasakan itu sedekah baginya, adakah dikira ikhlas jika kita beranggap sedemikian? Bagaimana cara untuk menjadikan bulan Zulhijjah sebagai latihan untuk lebih banyak bersedekah selain melakukan ibadah korban? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Mentari Senja. Ibadah korban Ustaz ada sebut sikit di awal tadi, kita sambung sedikit lagi di sini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mentari Senja kepada Mentari Senja atas soalan yang dikemukakan. Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama, mereka yang berkorban rasa ataupun merasakan telah sedekah baginya. Maksudnya dia lakukan hal demikian, diberikan pada orang lain atas nama sedekah. Dan itu sebenarnya bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wadakhiru wa tasaddaqu." Makanlah oleh kamu daripada sedikit korban yang kamu berikan pada saat yang serupa, simpanlah sedikit daripada korban yang diberikan, serta tasaddaqu, bersedekahlah olehmu daripada hasil korban tersebut. Maka di situ akan ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya amalan korban pada hari raya Aidil Adha itu adalah merupakan amalan yang paling dicintai, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi, sehingga kan saat ketika menyembelih, darah belum jatuh ke tanah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Titisan darah tersebut, dengan erti kata yang lain, Allah menerima akan amalan yang telah pun dilakukan. Baik, soalannya tadi dalam hal tersebut, maka apakah dikira sebagai ikhlas sekiranya dia gunakan untuk sedekah? Sudah tentulah. Bila dia lakukan untuk bersedekah, sudah tentulah dia ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak sedekah namanya. Dia ambil semua untuk saya. Saya beli satu bahagian daripada 7 ekor lembu ni, seekor lembu ada 7 bahagian. Satu bahagian daripada seekor lembu tu saya nak semua bahagian tu pada saya. Saya tak nak berikan. Itu namanya ketika itu tidak ikhlas. Dia buat amalan tersebut hanya semata-mata nak menjadikan ibadah korban berlaku, yang hakikatnya korban juga tidak berlaku, sebab maksud daripada korban itu adalah pengorbanan yang kita tunjukkan, yang kita lakukan adalah semata-mata kerana menyahut seruan daripada Allah dan ingin memperingati apa yang berlaku dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim bersama dengan ahli keluarganya saat ketika sanggup untuk berkorban dengan harta yang paling bernilai, iaitulah anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian soalan berikutnya, bagaimana cara untuk menjadikan bulan Zulhijjah itu sebagai latihan yang lebih banyak bersedekah selain melakukan korban. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan bulan Zulhijjah itu sebagai latihan? Yang pertama, jika sekiranya kita berkemampuan untuk melakukan amalan sedekah, silakan sahaja. Tak apalah sedikit. Ustaz, maintain Ustaz, satu hari saya sedekah RM5. Sampailah kepada 10 Zulhijjah tu saya lakukan amalan tersebut. Macam mana? Silakan saja. Yang penting kita buat dan lakukan itu, namanya adalah amal yang soleh. Sehingga kan bulan Zulhijjah ini boleh juga kita pergunakan untuk berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan
afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa sesudah daripada bulan Ramadan iaitulah puasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah termasuk di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasalah kita. Nak puasa sunat sehari selang esok berbuka akan datang kita berpuasa. Silakan sahaja. Yang penting jangan puasa pada hari raya Aidil Adha. Itu adalah yang diharamkan dan tidak dibenarkan untuk kita berpuasa, kerana waktu itu adalah waktu untuk kita bergembira dan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta zikir yang lain. Nak berzikir silakan. Zikir ini sebenarnya dia membantu kekuatan kita untuk beramal. Sebab kita kadang-kadang lupa bahawa lidah kita itu sebenarnya hakikatnya dia membantu hati kita untuk sentiasa mengingati Allah. Daripada hati itulah ia akan melahirkan rasa kesungguhan kita untuk melakukan amal ibadah di sisi Allah. Justru daripada itu jangan sampai kita tinggalkan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dan ada kebiasaannya kadang-kadang orang dia meletakkan sesuatu kelebihan daripada dia kata sedekah waktu ni ada kelebihannya istimewa. Jadi adakah boleh ataupun tidak mempercayai ataupun meletakkan satu-satu kelebihan pada satu-satu tempat ketika mana nak bersedekah? Kita akan sambung perbincangannya selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Sayang, maka sedekahlah. Itu yang kita bincangkan pada hari ini. Mungkin ada penonton-penonton yang baru menyaksikan kita. Ini perbincangan kita dalam konsep sedekah yang sebenarnya yang paling baik untuk kita fahami dan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang sebaiknya dalam kehidupan kita. Baik. Tadi kita ada sebut berkenaan dengan kalau ada satu orang ini dia percaya bahawa pada satu-satu keadaan ini apabila sedekah pahalanya besar. Contohnya dia kata kalau nak sedekah mesti hari Jumaat, dia kata. Ada pula yang kedua kata kalau kau nak sedekah hari Jumaat tu kau tunggu, dia kata, lepas tu Bilal azan sebelum dia kata khutbah, waktu tu sedekah, dia kata. Ada juga yang kata kau pergi sedekah setiap kali, dia kata, sembahyang subuh azan saja waktu hayya alal falah kau masuk duit dalam tabur, situ pahala besar, ganjaran besar, kat situ pun dia kata boleh memurahkan rezeki. Jadi adakah boleh dipercayai untuk bersedekah pada melihat kepada keadaan-keadaan ini, ataupun tak ada apa-apa pun kalau kita percaya, tapi mungkin juga ada masalah daripada sudut apa-apa kalau kita percaya pada keadaan ini boleh mendatangkan kelebihan seperti ini. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih atas soalan tersebut Da'i Azrin. Perkara pertama dalam meletakkan fadilat dan ganjaran dalam kita beramal, khususnya dalam bab sedekah, itu adalah satu perkara yang memang ada disebut oleh Nabi SAW secara umumnya. Ya, contohnya dalam ayat suci Al-Quranul Karim tadi kita sebut 700 kali ganda Allah berikan. Memang ada kelebihannya. Dan begitu juga dalam hadis secara umumnya Rasulullah SAW sebut orang yang sakit nak ubat sakit tersebut dengan cara bersedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Rawatlah olehmu akan pesakit-pesakit kamu itu dengan cara bersedekah. Maka silakan sahaja bersedekah. Adapun kita bersedekah pada waktu-waktu yang tertentu atas sebab kelebihan hari-hari tersebut yang ada dalilnya, maka itu tidak menjadi masalah. Contoh katakan hari kita kata hari hari raya ataupun pada saat ketika hari Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang digalakkan kita melakukan amalan-amalan yang terbaik. Puasa pun pada bulan Zulhijjah sebagai contohnya, maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi saat ketika kita meletakkan satu fadilat tertentu tanpa ada dalil yang menyatakan hal demikian. Hari Jumaat sebagai contohnya mesti kita sedekah ketika dengar laungan sebelum azan solat Jumaat itu dengan hayya alal falah, waktu itu kita masukkan sebagai contohnya. Di mana dalil tersebut, keyakinan yang kita letakkan dengan amalan tersebut bersandarkan kita rasa i'tiqad, kita yakinnya kita pada waktu tersebut pahalanya, ganjarannya itu berlipat kali ganda, tanpa ada dalil, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun kalau kita nak beramal, silakan atas kelebihan-kelebihan yang ada. Contohnya di waktu pagi, subuh. Di subuh ni di antara waktu-waktu yang ada keberkatannya. Pertama, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebut doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah keberkatan kepada umat aku di waktu mereka berpagian ketika itu. Maka waktu pagi kita gunakan kerana ada doa daripada Nabi SAW atas kelebihan tersebut. Termasuklah dengan doa malaikat
di waktu ketika paginya kita, malaikat kata Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah orang yang menafkahkan hartanya itu akan imbuhan. Doa itu datang daripada malaikat di waktu subuh tersebut. Silakan sahaja kita nak beramal jika sekiranya ada dalil tersebut. Tetapi kalau kita nak amal pada waktu-waktu yang lain atas sangkaan kita atas kelebihan tersebut tanpa dalil, maka ketika itu adalah satu perkara yang pada saat yang serupa ia bukanlah suatu perkara yang boleh kita lakukan dengan keyakinan kita, disebabkan setiap perkara yang kita lakukan dalil itu mestilah kita miliki untuk kita menentukan. Dan kadang-kadang dalil ni kita tak dapat secara khusus, tetapi kadang-kadang dalil tersebut kita dapati secara umum. Silakan kita berdasarkan kepada dalil-dalil yang umum. Contohnya dalam bab sedekah, Allah tidak tentukan waktu bila kita nak bersedekah. Silakan kita boleh lakukan kerja dan juga amalan tersebut. Wallahu a'lam. Tergantung pada keadaan dan waktu. Maka jika ada dalilnya, maka teruskan tanpa ragu-ragu. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Kaum ibu banyak koleksi pinggan, mangkuk, beg tangan dan lain-lain. Okey. Kami sayang dengan koleksi kami tu. Ada yang jarang ataupun belum lagi kami gunakan. Adakah kami perlu guna ataupun sedekahkannya supaya tidak disoal di akhirat kelak? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak untuk soalan ini. Jarang-jarang saya dengar Ustaz ya, berkenaan dengan memikirkan apa nasib pinggan, mangkuk dan juga beg tangan sebagainya. Ini satu soalan yang baik bagi saya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan tersebut. Ya, maklum sahajalah ibu ni memang suka barang-barang yang antik. Ketika disimpan. Pertama, kita nak tengok balik barang yang disimpan itu dia ada manfaat ataupun tidak. Betul. Sebab setiap perkara yang kita lakukan itu kena ingat, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, dia ada pahala dan juga ada dosa. Katakanlah barang tersebut itu memang pinggan mangkuk, oleh kerana harganya terlalu mahal dibeli. Dia tidak emas, maknanya barang tersebut barang-barang antik yang lama, tidak dipergunakan dan disimpan dengan simpanan yang begitu banyak, ketika itu tidak dipergunakan, mungkin akan berlaku pembaziran. Dan Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Maka rugi kalau kita tidak beramal dan tidak mempergunakan barang-barang yang kita miliki sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau sekiranya dalam hal tersebut, tengok ibu saya dah sakit teruk dah ni, dan dia pun dah tak ada minat dengan barang tersebut, saya gunakan dan saya sedekahkan kepada orang. Maka silakan sahaja, supaya orang lain dapat memanfaatkan barang tersebut, ataupun dijual dengan harga nilaian yang mahal dan wang tersebut itu dipergunakan untuk manfaat kehidupannya ketika itu, maka itu lebih aula dan juga lebih baik untuk dia lakukan ketika itu. Sebab al-malu malullah, harta itu adalah milik Allah. Harta itu bukan milik kita, tapi harta itu milik Allah. Bila harta itu milik Allah, Allah minta kepada kita agar kita pergunakan harta-harta yang kita miliki ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan kita mempergunakan ataupun kita berikan kepada orang lain atas kelebihan yang kita miliki, maka di situ akan ada kelebihan-kelebihan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita nak kejar dalam kehidupan kita. Wallahu daripada membazir kan, daripada dia hanya lupus begitu saja, lebih baik kita sedekahkan, beri manfaat kepada orang lain. Kan? Sebab itu timbul dari sudut lebihan. Contoh katakan kita, ialah mungkin kita bermuamalah dengan bank konvensional. Sebagai contoh, ada wang-wang lebihan daripada harta tersebut adalah wang riba sebagai contoh. Ustaz, riba ni boleh tak saya sedekahkan? Dalam keadaan demikian, duit tersebut ni boleh tak saya sedekahkan? Kalau saya tak sedekahkan, dah tentu saya tak boleh gunakan, sebab harta itu adalah harta riba. Tapi pada saat yang serupa bagaimana? Ataupun saya biarkan di bank tersebut. Maka di situ ada pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Kita berhadapan dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita tak boleh gunakan sebab wang tu wang riba. Keadaan yang kedua, kalau tidak dipergunakan berlaku pembaziran, dibiarkan begitu saja. Maka bagaimana keadaan kita? Serahkanlah kepada yang disebut sebagai maslahah ammah ni, kita letakkan kepada tempat-tempat yang dipergunakan oleh orang ramai. Buat jalan daripada duit tersebut. Tengok atap bangunan yang dipergunakan oleh orang ramai ketika itu rosak, ya, bumbung bus stop dan sebagainya rosak, kita pergunakan, maka boleh digunakan pada tempat tersebut, kerana harta tersebut itu perlu untuk dimanfaatkan untuk kebaikan kepada masyarakat umum, dan itulah fungsi daripada harta yang kita miliki. Masa nak sedekah tu kena bagi tahu tak Ustaz?
Macam mana? Kena beritahu, ini saya ada duit riba sikit lebih. Jadi saya tak boleh pakai. Dia pertama istilah sedekah tidak ada. Daripada sudut harta tersebut tu memang harta riba ni dia tak boleh sedekah. Sedekah ni mestilah benda yang halal. Tetapi benda yang haram ni kita tidak boleh untuk sedekahkan, kita berikanlah wang tersebut. Boleh sahaja maklumkan ni harta wang riba ni tolong pergunakan untuk masalah ammah. Di masjid boleh tak? Boleh buat jalan, buat tandas. Tapi kalau tak bagi tahu pun tak ada masalah, Ustaz. Tidak menjadi masalah. Orang yang menerima ketika itu dia akan pergunakan. Silakan. Subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk ilmu tambahan untuk kita pada pagi ini. Dan seterusnya soalan dari sahabat kita Fatin Syuhaida. Assalamualaikum. Soalan saya Ustaz, apakah contoh yang kita boleh ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka bersedekah walaupun barang yang baginda sayang? Terima kasih daripada sahabat kita Fatin Syuhaida untuk soalan ini, dan mungkin juga Ustaz boleh kongsikan kepada kita apa contoh-contoh barang ataupun milikan Rasulullah yang paling Rasulullah sayang ataupun disayangi tapi tetap juga diberikan, disedekahkan kepada orang lain selain daripada ridha yang Ustaz telah kongsikan sedikit sebentar tadi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fatin Syuhaida atas soalan tersebut. Menarik bila bercerita tentang apakah barang yang dicintai dan disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, dalam beberapa hadis yang sepanjang saya membaca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia tidak ada barang-barang yang dicintai, semuanya pakaian yang memadai dengan apa yang dimiliki, hatta termasuk dengan makanan. Sebab itu kalau kita tengok dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Sayyidatina Aisyah, apa makanan yang saya ada? Jadi kita cukup waktu itu bila ada orang datang nak memohon sedekah dan disediakan makan kepada tetamu tersebut, Rasulullah tanya kepada Sayyidatina Aisyah, tidak ada ya Rasulullah melainkan makanan yang sesuai untuk kita berdua sahaja untuk kita makan. Apa yang Rasulullah tinggalkan? Tak ada benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Sehingga kan pernah satu ketika di kalangan ada seorang Yahudi, Zaid ibn Sa'nah kalau tidak silap, Sa'nah ataupun Sa'yah saya terlupa, kisah beliau itu dia datang, dia nak buat pinjaman kepada Nabi SAW. Rasulullah tidak ada sesuatu yang Rasulullah ada miliki. Jadi pada saat ketika itu kata daripada Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu ada tak sesuatu yang boleh kamu berikan pinjaman kepada lelaki tersebut? Kata Sayyidina Abu Bakar, tak ada. Dan akhirnya ditanya lagi kepada yang lain, semuanya tidak ada. Sehinggalah saat ketika itu Rasulullah menjadikan Baitul Mal sebagai tempat pinjaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi memberikan kepada seorang Yahudi tadi. Rupa-rupanya Yahudi tersebut dia tanya begitu, tujuannya nak menguji Rasulullah ni bagaimana sikapnya. Dia tahu Rasulullah tidak memiliki apa-apa, tapi nak tengok Rasulullah marah ataupun sebagainya. Rupa-rupanya tidak begitu. Rasulullah tetap memberikan harta daripada Baitul Mal untuk pinjaman kepadanya. Lantas pada saat ketika itu dia pun menggunakan harta tersebut. Sehinggalah akhirnya ketika itu, kalau tidak silap dalam catatan, minta maaf saya terlupa ketika itu, saat ketika itu ada seorang pinjam, dan pada saat ketika itu akhirnya dia melihat Rasulullah melakukan demikian, itu tanda dia adalah merupakan seorang Nabi yang memiliki sifat tidak marah, dan akhirnya dia memeluk ajaran Islam. Ini berlaku kepada sejarah Zaid ibn Sa'nah. Dan ada seorang yang disebut sebagai Arabi yang datang daripada kawasan pedalaman, yang ketika itu dia jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Rasulullah, a'ti min malik, berikanlah harta, aku tak nak harta Allah, aku nak harta daripada harta kamu ataupun harta bapa kamu, tetapi aku tidak mahu harta daripada orang lain. Rasulullah berikan, cuma tidak disebutkan apa benda yang Rasulullah berikan ketika itu. Dan akhirnya saat ketika itu dia menunjukkan tanda, sesungguhnya aku cintakan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak pernah marah di saat ketika orang datang meminta kepada engkau ketika itu, tapi sebaliknya engkau tetap memberi apa sahaja yang engkau miliki ketika itu. Subhanallah. Cuma bila ditanya tadi secara spesifik, apa di antara contoh-contoh barang yang paling Rasulullah sukai, itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Barang yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan, tetapi cara dan juga apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukti cinta Rasulullah kepada para sahabat dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, mungkin di penghujung ini boleh kita terapkan kepada penonton-penonton apa sebenarnya makna di sebalik sedekah itu, berasal daripada perkataan apa, makna di sebaliknya, dan kenapa ianya sangat-sangat istimewa untuk kehidupan kita selaku hubungan bermasyarakat. Silakan untuk kesimpulan Ustaz. Hadirin dan hadirat para penonton, tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dia berasal daripada kalimah sidqun, benar.
nak membenarkan hati kita, diri kita, kita buat adalah semata-mata kerana Allah tanpa mengharapkan ganjaran-ganjaran dan pujian-pujian daripada manusia. Biasakan diri kita dengan berkorban. Selagi mana ada usaha kita untuk berkorban kerana Allah, selagi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengiringi kehidupan kita. Selagi mana kita memiliki sifat untuk berkorban dengan harta yang kita miliki, selagi itulah bantuan-bantuan akan terus diberikan oleh Allah. Jangan bimbang tentang soal harta yang kita belanjakan di jalan Allah, kerana di sana akan ada bantuan dan pemberian rezeki yang lain yang Allah kurniakan. Mungkin harta kita bertambah, mungkin kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia, mungkin juga penyakit-penyakit yang kita alami ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab amalan bersedekah yang kita lakukan. Dan mungkin juga Allah sedang menyediakan kepada kita pahala yang terbanyak dan terbaik untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurganya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan amalan sedekah yang kita laksanakan sepanjang hayat kita itu akan memberikan kebaikan kepada kita bersama dan kepada umat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Ayuh kita doa ringkas, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir umurana jami'an ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi untuk kupasan dan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia menyaksikan di Tanyalah Ustaz pada hari ini. Jangan lupa esok kita akan bersama dengan moderator Da'i Hakim dengan bintang ilmuwan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah untuk topik perbincangan tafsir dan taradum surah As-Saffat ayat 161 hingga 100. Ayat 151 hingga 160. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.